Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi insya-Allah hari ini kami daripada grup LMCW 2163 Tamadun Islam dan Tamadun Asia set 6. Insya-Allah kami akan membentangkan kajian kesan ideologi liberal terhadap akhlak mahasiswa. Jadi insya-Allah pengenalan kepada tajuk kami iaitu kesan ideologi liberal terhadap akhlak mahasiswa. Jadi pada akhir abad yang ke-20 Masihi, umat Islam dikejutkan dengan fenomena baru dalam pemikiran Islam. Golongan yang memperkenalkan diri sebagai Islam liberal ini telah menggemparkan dunia Islam dengan isu-isu kontroversi dan idea-idea yang berani. Gerakan Islam liberal cukup popular di Indonesia, namun begitu tidak ramai yang menyedari bahawa gerakan ini mempunyai jaringan yang luas, bukan sahaja di dunia Islam, bahkan hampir di seluruh dunia. Baik, untuk penyataan masalah untuk kajian kami, yang pertama, aliran ini berusaha mempersembahkan Islam secara rasional dan up to date. Mereka sering membahaskan isu-isu penolakan syariat, pluralisme agama, pemisahan antara agama dan pemerintah, kesamarataan gender, kebebasan berfikir dan lain-lain lagi. Untuk penyataan masalah yang kedua, timbul cadangan di Malaysia supaya Islam disamaratakan dengan agama lain, dan soal agama hendaklah dianggap soal peribadi lantaran sekularisme dan pluralisme dan liberalisme dibiarkan berkembang dalam kalangan orang Islam. Yang ketiga, teknologi yang berkembang pesat memudahkan fahaman Islam liberal menyusup masuk ke dalam minda atau pemikiran mahasiswa. Yang keempat, tiada pengetahuan asas tentang Islam liberal, kegagalan memahami ancaman Islam liberal dengan tepat. Jadi untuk objektif kajian, yang pertama, persepsi mahasiswa terhadap liberalisme agama. Yang kedua, kesan liberalisme terhadap mahasiswa. Dan yang ketiga, pandangan mahasiswa terhadap penyelesaian masalah liberalisme. Baik, untuk kaedah kajian yang digunakan dalam menyelesaikan tugasan ini adalah mencari maklumat dan juga melakukan soal selidik. Pelbagai bahan rujukan daripada pelbagai sumber, termasuk buku bacaan dan laman-laman sesawan, telah diakses untuk mendapatkan maklumat tambahan. Selain itu, kami telah menjalankan soal selidik secara atas talian. Platform utama talian yang kami gunakan iaitu Google Form. Kami telah mengedarkan link tersebut kepada semua kenalan mahasiswa kami, termasuk grup-grup WhatsApp dan Telegram yang terdapat mahasiswa yang kami ada. Tujuan soal selidik adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa lain mengenai ideologi liberal. Kesan data analisis data kesan ideologi liberal terhadap akhlak mahasiswa. Yang pertama, data yang ditunjukkan dalam jadual 1 adalah berkaitan tahap pengaruh ideologi liberal terhadap akhlak mahasiswa. Data ini menghasilkan kekerapan peratus dan
min daripada 27 responden. Tahap kesan ideologi liberal terhadap akhlak mahasiswa dikelaskan kepada 4, iaitu sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Untuk soalan yang kami ajukan kepada responden, terdapat 10 soalan kesemuanya, yang mana yang pertama soalannya adalah berbunyi, setiap agama mempunyai kebebasan masing-masing. Yang kedua, manusia bebas menganut apa-apa agama asalkan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, perbahasan menurut akal menjadi tonggak utama golongan Islam liberal. Sekularisme dan pluralisme antara ciri-ciri Islam liberal. Yang kelima, Islam liberal mampu merosakkan akhlak umat Islam. Yang keenam, Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Dan yang ketujuh, nilai-nilai agama mesti dibezakan dengan nilai-nilai kehidupan. Yang ke-8, politik, ekonomi dan sains tidak boleh dikaitkan dengan agama. Dan yang ke-9, tugas mempertahankan Islam dipikul oleh golongan agamawan sahaja. Baik, untuk kita boleh tengok pada rajah 1 untuk soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 1, iaitu setiap agama mempunyai kebenaran masing-masing. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 37% sangat setuju dan setuju dengan pernyataan itu, manakala sebanyak 18.5% menyatakan sangat tidak setuju dan 7.5% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju bahawa setiap agama mempunyai kebenaran masing-masing. Untuk soalan yang kedua, rajah 2 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 2, iaitu manusia bebas menganut apa-apa agama asalkan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 18.5% sangat setuju serta sebanyak 11.1% setuju dengan pernyataan itu, manakala sebanyak 40.7% menyatakan sangat tidak setuju dan 29.6% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa sangat tidak bersetuju bahawa manusia bebas menganut apa-apa agama asalkan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk soalan yang ketiga, rajah 3 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 3, iaitu perbahasan menurut akal menjadi tonggak utama golongan Islam liberal. Sebanyak 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 37% sangat setuju serta sebanyak 59.3% setuju dengan pernyataan itu, manakala 0% menyatakan sangat tidak setuju dan 3.7% menyatakan setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju bahawa menurut akal menjadi tonggak utama golongan Islam liberal. Baik, untuk soalan yang keempat, rajah 4 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 4, iaitu sekularisme dan pluralisme antara ciri-ciri Islam liberal. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 22.2% sangat setuju serta sebanyak 74.1% setuju dengan pernyataan itu, manakala 0% menyatakan sangat tidak setuju dan 33.7% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju
bahawa sekularisme dan pluralisme antara ciri-ciri Islam liberal. Untuk soalan yang kelima, rajah 5 menunjukkan keputusan soal sidik bagi soalan 5, iaitu Islam liberal mampu merosakkan akhlak umat Islam. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 70.4% sangat setuju serta sebanyak 25.9% setuju dengan pernyataan itu, manakala sebanyak 0% menyatakan sangat tidak setuju dan 3.7% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa sangat setuju bahawa Islam liberal mampu merosakkan akhlak umat Islam. Untuk soalan yang 6, rajah 6 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 6, iaitu Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 0% sangat setuju, manakala sebanyak 3.7% setuju dengan pernyataan itu, sebanyak 85.2% menyatakan sangat tidak setuju dan 11.1% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa sangat tidak setuju bahawa Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Untuk soalan yang 7, rajah 7 menunjukkan keputusan soal selidik, iaitu nilai-nilai agama mesti dibezakan dengan nilai-nilai kehidupan. Seramai 27 responden telah memberikan maklum balas dan sebanyak 7.5% sangat setuju serta sebanyak 40.7% setuju dengan pernyataan itu, manakala sebanyak 25.9% menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju bahawa nilai-nilai agama mesti dibezakan dengan nilai-nilai kehidupan. Soalan yang ke-8, rajah 8 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 8, iaitu politik, ekonomi dan sains tidak boleh dikaitkan dengan agama. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 0% sangat setuju, manakala sebanyak 3.7% setuju dengan pernyataan itu, sebanyak 33.3% menyatakan sangat tidak setuju dan 63% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa tidak bersetuju politik, ekonomi dan sains tidak boleh dikaitkan dengan agama. Soalan yang ke-9, rajah 9 menunjukkan keputusan soal selidik bagi soalan 9, iaitu tugas mempertahankan Islam perlu dipikul oleh golongan agamawan sahaja. Seramai 27 responden telah memberi maklum balas dan sebanyak 3.7% sangat setuju, manakala 0% setuju dengan pernyataan itu. Sebanyak 29.6% menyatakan sangat tidak setuju dan 66.7% tidak setuju dengan pernyataan itu. Hal ini menunjukkan majoriti mahasiswa bersetuju tugas mempertahankan Islam perlu dipikul oleh golongan agamawan sahaja. Baik, kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan kepemikiran masyarakat selari dengan pemikiran Islam yang hakiki. Kebangkitan umat Islam harus dimulai dengan keilmuan dan keimanan kepada Allah. Umat Islam sama ada generasi muda atau dewasa tidak mungkin dapat meneruskan kegemilangan Islam kecetusan Rasulullah SAW sekiranya mereka gagal berdepan dengan cabaran semasa seperti Islam liberal. Justru kita perlu memahami hakikat dunia moden hari ini secara bijak dan mendalam, berteraskan ilmu yang benar agar tidak terjerumus dan terperangkap dalam jahiliyah bentuk moden yang dirintis musuh Islam. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi perancangan licik mereka.
Jadi itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.